Alhamdulillah, kita mulakan pada pagi ini dengan sedikit bacaan Al-Quran, dan pada bacaan yang berisi Quran akan kita uraikan untuk menjadi panduan kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bacaan dari surah Al-Mu'minun ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, yang mana saya rasa tuan-tuan sebagai tuan-tuan pun dah pernah dengar tafsiran pada ayat ini. Walau bagaimanapun apa kita ulang-ulang, ada di sana disebut dalam hadis Rasulullah, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maksud nasihat itu ingat-ingati, dan maksud nasihat itu juga kita ulang-ulangi. Jadi mudah-mudahan dengan ulang-ulang itu dapat memantapkan lagi pengetahuan kita, dapat mengulangi lagi peringatan kita dalam perkara-perkara yang memberikan kebaikan kepada kita. Ayat ini merupakan ayat motivasi untuk kita sama-sama merenung, adakah kita layak sebagaimana yang disyaratkan dalam ayat kita baca. Baik, adapun maksud ayat dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya menanglah atau beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam melakukan sembahyang. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang terhadap segala lagu yang sia-sia menampik dengan keras. Walladzina hum liz-zakati fa'ilun, dan orang-orang yang mengerjakan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang selalu menjaga faraj, yakni kelamin mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istrinya atau hamba sahadanya, maka tidaklah mereka itu tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, tetapi barang siapa yang masih memilih jalan di luar itu, itulah orang-orang yang telah melanggar garis, melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga dengan baik terhadap amanah dan janjinya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara dan menjaga semua waktu sembahyangnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi syurga Firdaus, dan di sanalah mereka mencapai khulud ataupun kekal selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin Allah sekalian, dalam nak menilai diri kita, adakah kita ini benar-benar sebagai seorang mukmin yang sejati ataupun seorang mukmin yang sekadar sebutan di mulut saja. Maka dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10
kepada kali pengukur. Di antara beberapa ayat dalam Al-Quran yang boleh kita jadikan panduan dan kali ukur untuk kita menilai diri kita ini, adakah kita ini orang-orang yang benar-benar beriman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sekadar iman yang memenuhi kehendak saja, iman dalam segi bahasa saja. Maka dalam ayat ini, ayat yang pertama itu Allah kata telah beruntunglah atau telah menanglah orang-orang yang beriman. Apabila dikata menang, maknanya dia akan didahului dengan perjuangan. Apabila dikatakan beruntung, maknanya dia telah didahului dengan satu usaha yang gigih baru dapat untung. Jadi apa kemenangan orang mukmin? Apa tu halangan-halangan bagi orang mukmin? Nak jadi orang mukmin ni halangan yang paling besar kali dua. Yang pertamanya nafsu dan yang keduanya syaitan. Maka itu halangan-halangan yang sangat besar, dan kalau dapat kita menerobos atau menumbangkan halangan ini, barulah boleh kita mendapat title sebagai orang mukmin, orang yang berjaya telah menumbangkan kedua-dua halangan tersebut, halangan nafsu dan halangan syaitan dan iblis. Dengan sebab itulah banyak daripada fardu-fardu ataupun kewajipan-kewajipan yang disuruh dalam agama, semuanya ke arah bermatlamatkan supaya dapat kita menumbangkan nafsu kita, dapat kita mengalahkan syaitan-syaitan yang ada di sekeliling kita. Dan syaitan pula, kalau kita nak tafsirkan, dia ada banyak bentuk. Ada syaitan jin, itu syaitan yang hakikilah yang masuk di dalam hati kita. Dan ada syaitan manusia, iaitu syaitan-syaitan daripada kalangan manusia yang mengajak kita kepada melakukan keburukan, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah bagi jaminan, menanglah, beroleh kemenanganlah orang mukmin. Di mana menang itu? Di sana esok. Di sini pun menang juga lah. Di sana esok kemenangan hakikinya bagi orang mukmin. Orang mukmin pasti menang. Orang mukmin pasti akan beruntung. Kalau kita dah dapat kategori atau meletakkan diri kita sebagai orang yang mukminun. Tapi apa syaratnya? Nak dapatkan mukmin itu ada syaratnya. Disebut dalam ayat ini yang kita baca tadi, ada 6 syarat. Ada 6 syarat untuk nak melayakkan diri kita ini nak mendapatkan maqam. Kalau dalam tasawuf disebut maqam, ataupun nak mendapatkan title sebagai orang mukmin, orang yang dapat bintang mukmin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan memperoleh kemenangan di akhirat nanti. Yang pertama, syarat pertama dalam ayat yang kedua, Allah kata allazi, nak mentafsirkan makna mukmin itu. Allazi iaitu orang-orang yang allazi lahu fi salatihim khashi'un. Itu syarat yang pertama, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam melakukan sembahyang. Sampai pada kita ke tahap itu. Khusyuk, apabila ditafsirkan khusyuk ni luaslah penafsirannya. Khusyuk termasuklah dengan makna sentiasa memelihara sembahyang. Khusyuk pada zahir makna ayat khusyuk, maknanya kita betul-betul meletakkan konsentrik kepada sembahyang kita. Khusyuk dengan lain perkataan, apabila kita hadir dalam sembahyang, hati kita memang tertumpu sungguh kepada perbuatan dan kepada penghayatan sembahyang tersebut. Maka Tuhan itu, kata penulis ini, kata, saya merujuk daripada kitab Tafsir Al-Azhar, nukilan daripada Dr. Hamka. Jadi kata Hamka, Tuhan itu tidak semata-mata dipercayai. Tuhan itu tidak semata-mata hanya berhenti kepada iman, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Iaitu kita katakan sebagai iman, kalau iman yang tiga itu iman rububiyah. Iman rububiyah dia tak berhenti di situ, tetapi penyempurnaan pada iman rububiyah itu kena ada iman uluhiyah, tauhid uluhiyah. Maknanya kena ada penghambaan, kena ada ta'abbud di situ. Jadi seawal-awal penghambaan, seawal-awal ta'abbud adalah solat. Solat bukan saja dalam agama kita Islam sebagai
kayu kubur sebagai penanda, sebagaimana banyak hadis menyebutkan as-salatu imaduddin, solat itu sebagai tiang agama. Perbezaan antara orang mukmin dan orang kufur, orang kafir adalah solat, meninggalkan solat. Malahan dalam agama-agama lain sekalipun, orang Hindu sekalipun, kalau dia tak sembahyang tak lengkap Hindunya. Orang Buddha sekalipun, kalau dia tak sembahyang sebab colok tepi tiang tak lengkap Buddha dia. Jadi sembahyang ni sesuatu yang menjadi dasar, tiang, betul lah. Hadis Rasulullah kata imaduddin, tiang, sebagai pengenalan seseorang itu apa agama dia. Melalui sembahyang itulah. Kalau sembahyang kata orang tu sembahyang ni 50-50 atau sembahyang ni tidak ditunaikan, maka tak sempurna lah. Walaupun hati dia kata 100%, dia berakikad, dia percaya kepada Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi meninggalkan sembahyang atau tidak menyempurnakan sembahyang, tidak sempurnalah iman dia, tak dapatlah dia title mukmin tadi. Awal-awal lagi sudah tertolak kepada mendapatkan gelaran sebagai mukmin dengan mengerjakan sembahyang, iaitu bahasa nenek moyang kita kata sembahyang, kita dah gunakan bahasa Melayu sembahyang. Sebenarnya lebih tepat sekali solat ataupun solat. Kalau wakaf solat, kalau diwassakan solat, solatul wusta. Jadi sembahyang itu sembahyang yang maknanya dewa. Kalau kita tengok dalam kamus dewan, yang itu maknanya dewa. Dalam bahasa Sanskrit mulia, jadi sembahyang, sembah dewa. Untuk zaman yang kita dah faham Islam ni tak sesuai lagi lah kita sebut sembahyang. Kalau kita faham apa maksud sembahyang, tapi lebih sesuai kita katakan solat. Jadi sembahyang 5 waktu yang Allah telah bagikan, wajibkan kepada kita itu, dia jadi station, jadi sebagai penenang, cas balik kepada jiwa kita. Maknanya sembahyang itu sebagai penghidup jiwa kepada iman. Kita dah percaya, sudah yakin, iktikad bahawa Allah itu Tuhan. Jadi iman itu perlu dicas. Macam mana kita cas telefon kita, dah pakai selalu, lama-lama habis bateri dia, kena cas. Begitu juga jumlah duit dalamnya, data dia, lama-lama nak pakai habis, kena top up balik. Begitu juga yang begitu juga data dalam tu, bila dah lama pakai, internet kamu dah habis, kena sambung balik internet. Begitu juga jiwa kita, dia bersama semua. Begitu juga jiwa kita, walaupun kita beriman kuat, iman kita 100% kepada Allah SWT, kita declare kita orang beriman sebenarnya, tapi iman kita itu makin lama makin luntur, kita segarkan balik dengan apa? Dengan perintah sembahyang itulah, dengan solat yang Allah bagikan, dia menyegarkan balik kepada iman. Dengan sebab itulah sembahyang itu kena tepat pada waktunya. Maknanya kalau bateri kita, telefon kita ni, bila dah tengok dah tinggal 2%, kena charge lah. Jangan kita tunggu sikit lagi lah, habis lah dia jawabnya, matilah telefon tu. Begitu juga lah dengan sembahyang. Bila masuk waktu tu, kena kita charge kan. Bukanlah salah kalau kita pergi di hujung-hujung waktu baru nak sembahyang, tapi itu dalam keadaan yang kelunturan, dah teruk. Kelunturan iman kita tu dah teruk. Iman kita makin lama makin luntur, kita charge balik. Maka itulah hikmahnya, rahmatnya Allah mewajibkan kita sembahyang 5 waktu. 5 waktu sehari semalam. Tapi kalau dulu asalnya, kalau kita ikut sejarah pada Isyraq Mi'raj, dia bagi 50 waktu. 50 waktu dalam kehidupan kita seharian ada 24 jam. Kalau kita bagi 2,5 jam baru 48 waktu. Ada 2 waktu lagi tak terbuat. Jenuh kita setiap setengah jam kita kena solat, setiap setengah jam kita kena charge balik, setiap setengah jam kita kena charge. Tapi alhamdulillah, dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan kemurahan rahmat Allah, dikurang bagi 5 waktu. Kalau 5 waktu ni pun tak boleh, kita nak penuhi, tak tahu nak kata lah. Baik, itu yang pertama. Dan syarat yang kedua disebut dalam ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang terhadap segala laku yang sia-sia menampilkan atau mencegah dengan keras. Baik, setelah kita sembahyang, setelah kita menunaikan sembahyang dengan baik, setelah kita
Bercas diri kita, iman kita dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Syarat yang kedua pula, kita dilarang sebagai orang mukmin ini melakukan perkara-perkara yang sia-sia, lahau. Perkara-perkara yang lahau. Lahau ni ada dua, ada dalam dua bentuk. Satu, lahau itu perkara yang kita buat tu tak ada apa faedah. Perkara yang kita buat tu langsung tidak memberikan keuntungan untuk diri kita sendiri, apatah lagi keuntungan untuk akhirat kita. Dan lahau yang kedua maknanya kebaikan yang kita buat, tapi lepas itu kita sia-siakan, kita batalkan dengan perbuatan-perbuatan kita yang lain. Selalunya dalam hadis pun, apabila kita melakukan satu kemungkaran, maka kita cover dengan satu kebajikan. Kita cover balik kejahatan kita buat itu dengan kebajikan. Mudah-mudahan kejahatan itu dihapuskan oleh Allah SWT. Tapi adalah menjadi sesuatu yang ada apabila kita membuat kebaikan, kita batalkan pula dengan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang lama biasa sebut kalau setengah masjid, bila sebelum khatib naik baca khutbah, ada setengah masjid itu bila dia baca, janganlah kamu berkata-kata walaupun dengan perkataan diam, kerana sesungguhnya telah lah. Maknanya bila kita bercakap pada sembahyang Jumaat itu, masa khatib tengah baca khutbah, maknanya datang kita mendengarkan Jumaat itu dah sia-sia ataupun orang Indonesia kata percuma. Ada beza sikit. Indonesia kata percuma maknanya sia-sia, bukan free. Kalau free pada dia istilah dia gratis, itu free. Kalau kita percuma itu free. Kalau yang lama itu sia-sia. Baik, kita kena ada hebat, ada haibah. Kemudian kita kena ada haibah, dan kena ada kata orang tu kena ada sikap serius. Maknanya jangan kita letakkan diri kita ni dalam satu keadaan yang melakukan sesuatu yang sia-sia. Untuk penghidupan kita di akhir zaman ni memang kita yang beriman pun kadang-kadang kita surrender. Ada banyak perkara-perkara yang sia-sia kita lakukan dalam penghidupan kita sehari-hari. Kebanyakan benda yang sia-sia ni dia terlibat pada 3 perkara. Jadi kalau boleh kita lebih serius, 3 perkara ni kita elak-elakkanlah di dalam kehidupan kita. Kita elak-elakkanlah daripada involve atau terlibat dalam 3 perkara ini, kerana 3 perkara inilah yang banyak membawa kita kepada perbuatan sia-sia. Pertamanya hiburan. Hiburan ni banyak membawa kita kepada perkara yang sia-sia, yang tidak memberi faedah langsung kepada diri kita, yang tidak memberi faedah langsung pada jiwa kita, dan tak memberi faedah langsung untuk penghidupan kita di akhirat. Malahan kadang-kadang ni dia merosakkan pula amal kita, merosakkan kebaikan yang telah kita buat. Pertama, hiburan. Dan yang keduanya, sukan. Sukan pun kita fahamlah. Kadang-kadang tu kita sanggup bangun pukul 3 pagi kerana nak menonton bola, tapi kita tak sanggup nak bangun untuk nak tahajud kepada Allah SWT, nak bertaubat kepada Allah SWT. Bukan saya nak mengata siapa-siapa, tapi inilah realiti hidup kita hari ini. Sokan banyak membawa menarik kita kepada perkara yang sia-sia. Sokan banyak melegakan kita daripada mengingati Allah SWT. Sokan juga banyak mencabarkan kepada perkara-perkara lama yang lain. Daripada sokan, datanglah buka aurat, datanglah pergaulan bebas, termasuk juga tadi hiburan. 2, hiburan, sokan, dan yang ketiganya politik. Politik ini juga banyak menarik kita kepada perkara yang lama, dan juga kadang-kadang banyak menyebabkan kita terjerumus kepada lembah-lembah kehinaan. Kalau kita buka Facebook, kita tengok satu mauduk politik, terus kita tanya, tengok dia punya komen bawah tu. Yang suka dia pujilah, yang tak suka dia kutuk dengan bahasa-bahasa yang kalau kita kata sebagai orang mukmin tak sepatutnya kita keluarkan bahasa-bahasa macam tu. Kadang-kadang dah tak ada beza lagi di antara seorang aktivis ke, seorang ulama ke, seorang apa ke, dia kutuk semacam walaupun kita tak setuju, tapi bahasa kita kena jagalah. Bahasa kita kena bersopan santun lah. Kalau tak kerana sebagai orang Islam pun, sebagai orang Timur. Orang Timur ni kaya dengan sopan santun. Orang Timur ni kaya dengan adab.
terutama sekali bangsa kita lah bangsa Nusantara, ataupun lebih khusus lagi bangsa Melayu kita ni. Kita ni ada ketimuran cukup tinggi, kita ni sopan santun cukup tinggi, tapi cumanya itulah, sopan santun kita tinggi, tapi kita orang Malaysia ni kalah atas jalan raya. Di mana-mana dalam komentar, orang Malaysia ni, orang luar datang Malaysia, dia kata dia puji orang Malaysia ni sopan santun dia, akhlak dia cukup tinggi, tetapi dia kalah atas jalan raya. Atas jalan raya akhlak dia hilang. Atas jalan raya dia jadi hero. Atas jalan raya dia terdepan, di atas orang yang semua bawah. Dia yang pandai, orang yang semua bodoh. Silap orang, silap dia pun dia marahkan orang. Itu kita orang Malaysia. Kalau boleh tu kita biar dapat akhlak dalam semua lapangan. Apa juga sudut kita, biarlah kita berakhlak. Kerana akhlak itulah benteng, ataupun akhlak itulah asas kepada diutuskan Nabi kita Muhammad SAW. Tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita beramal ibadat hebat macam mana pun, kalau akhlak kita cacat, kita tidak dapatlah menyempurnakan diri kita itu sebagai seorang beriman. Jadi meninggalkan perkara lahar ini termasuk dalam akhlak. Termasuk dalam akhlak yang baik, cuba melarikan diri, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia. Antara itulah tadi 3 perkara: hiburan, sukan dan juga politik. Politik memang ada dalam Islam, hiburan pun ada dalam Islam, sukan pun ada dalam Islam. Ketiga-tiga perkara ini dalam Islam ada. Hiburan, Islam membenarkan hiburan, tapi hiburan cara Islam lah. Islam juga membenarkan sukan, malah digalakkan. Sunnah-sunnah Nabi menunjukkan bahawa Nabi pun bersukan. Ada masa-masanya Nabi tidak ketinggalan juga melakukan aktiviti-aktiviti sukan. Tapi sukan yang macam mana? Sukan atas dasar Islam. Politik juga ada dalam Islam, politik Islam. Jangan dipisahkan politik dengan Islam. Islam lain, politik lain. Akhirnya jadi sebelah. Panjang lagi kalau nak diuraikan. Islam itu politik ada dalam Islam. Di antara pembina Islam itu, di antaranya politik. Tapi politik Islam, bukan politik yang ada dalam zaman sekarang ini, politik cacar marbah. Politik yang membawa kita kepada menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, yang ketiga dalam ayat yang keempat, Allah kata walladzina hum bizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang mengerjakan zakat. Disebut dalam tafsir ini, zakat ayat ini turun di Mekah, sedangkan zakat diwajibkan ketika di era Madinah. Jadi ayat ini turun di Mekah, maksud zakat di sini, kata dalam komentar ini, maksud zakat di sini bukanlah zakat yang kita wajib keluarkan cukup haul, cukup nasab, itu setelah zaman Madinah. Tapi ayat ini keluar zaman Mekah, menunjukkan zakat itu secara umum. Secara umum, bukan khusus kepada zakat fitrah, zakat apa, itu perlu juga ditunaikan. Kalau dah cukup harga kita, sudah cukup segala yang ditetapkan oleh syariat, kita perlu kepada penunaiannya. Tetapi dimasukkan ini sedangkan zakat secara umum. Zakat maknanya di situ kita sentiasa ada rasa sensitif dengan masyarakat di sekeliling kita, hal keadaan hidup masyarakat di sekeliling kita. Setelah kita menjadi orang yang menunaikan sembahyang, setelah kita menjadi orang yang mengelak berakhlak, iaitu mengelakkan dalam diri daripada melakukan perkara-perkara yang lahar, memantapkan akhlak dalam diri kita. Yang ketiganya, kita kena ambil tahu pula masyarakat di sekeliling kita. Susah senang masyarakat, susah senang orang lain, kita kena ambil tahu. Itu dari segi makna zakat. Dan zakat itu juga sebagai penghujung daripada dua kaedah tadi, solat dan juga akhlak tadi, untuk sucikan diri kita. Bila kita sudah melakukan ibadat dengan baik, sesudah kita berakhlak dengan baik, maka kita pun tampil ke tengah masyarakat untuk menyampaikan risalah-risalah Allah. Jadi dalam tampil ke tengah masyarakat akan berlakulah pro dan kontra, akan berlakulah sedikit sebanyak pelanggaran, maka akan berlakulah
penggelapan jiwa pada kita. Jadi dengan sebab ada gelap jiwa itu, kita perlu bersihkan balik. Kita perlu sucikan balik. Suci dalam bentuk rohaniahnya dan suci dalam bentuk zahiriahnya, iaitu dalam bentuk kita memberikan bantuan zakat. Memberikan bantuan, maknanya kita sensitif dengan keadaan di sekeliling kita, mana orang susah, mana orang yang memerlukan bantuan, ataupun kita melakukan kerja-kerja kemasyarakatan. Itu antara syarat-syarat yang mendapatkan gelaran ataupun title mukmin tadi. Maknanya kita tak bolehlah menunggang ataupun duduk mengasingkan diri, melakukan amal untuk diri kita dengan Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita rasa kita boleh masuk kepada Allah. Tak boleh, tak cukup syarat. Bila kita sudah beramal dengan sembahyang, sudah berakhlak yang baik, kita mesti bersama dengan masyarakat. Di sini datang hukum berjemaah. Islam menggalakkan, menekankan berjemaah. Lalu di sana dalam sembahyang berjemaah Allah diberi tawaran ataupun Allah bagi dengan pahala-pahala lipat ganda yang lebih. Bukan satu pahala dilipat dua. Disebut dalam hadis 25 kali ataupun 27 kali. Ada dua hadis mengatakan lipatan ganda pahala yang diberi kepada orang yang berjemaah, 25 atau 27. Ada tafsir mengatakan 25 ini untuk sembahyang siang, zuhur dan asar, dan 27 ini untuk sembahyang malam, subuh, maghrib dan isyak. Itu sebahagian daripada tafsir mengatakan itulah. Bolehlah kita terima. Jadi maknanya berjemaah itu penting. Setelah kita melakukan sembahyang ta'abbud kepada Allah, setelah kita berjemaah, setelah kita tadi berakhlak yang baik, meninggalkan segala yang sia-sia, yang ketiga, syarat ketiga, kena berjemaah, kena bersama-sama dengan masyarakat. Tak boleh kena sumbang, tak boleh duduk seorang-seorang. Dan hadis juga menyebutkan orang yang duduk seorang-seorang ni dia laksana kambing yang duduk seorang-seorang, dan akan mudah diterkam oleh serigala. Maknanya orang yang duduk seorang-seorang ni mudah akan disesatkan oleh nafsu, akan disesatkan oleh syaitan. Jadi kena duduk berjemaah. Baik, yang syarat yang keempat dalam ayat yang kelima, walladzina hum bi furujihim hafizun, dan mereka-mereka yang dan orang-orang yang selalu, atau mereka-mereka yang selalu menjaga faraj atau alat kelamin mereka. Diteruskan lagi dengan ayat yang ke-6, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ayat syarat ini panjang sikit. Kecuali terhadap isterinya atau hamba sahayanya, maka tidaklah mereka tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Tapi barang siapa yang masih memilih jalan yang di luar itu, itulah orang-orang yang telah melanggar garis atau melanggar batas. Syarat yang keempatnya dari dalam ayat yang kelima, keenam dan ketujuh dalam 3 ayat. Maknanya penting kan? Bila satu bahagian satu syarat disebut dalam 3 ayat, maknanya termasuk dalam hal yang penting, termasuk dalam hal yang kita banyak terlepas pandang dan kita pun faham. Inilah perkara-perkara yang banyak berlaku, terutama dalam zaman akhir-akhir. Dan benda itu berlaku dalam zaman dulu lagi. Salah satu disebutkan jenayah yang paling tua, jenayah yang paling awal sekali yang berlaku dalam sejarah kemanusiaan adalah zina. Zina itulah jenayah yang paling mula sekali berlaku. Walaupun di sana ada perbuatan membunuh dulu yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam. Seorang yang A telah membunuh B, itu jenayah juga. Tetapi jenayah yang paling ketara sekali zina, yang paling merosakkan. Jadi apabila disebut di situ yang memelihara kemaluan ataupun alat kelamin, yang dapat kita fahamkan di sini, iaitu tentang mengelakkan diri daripada berlakunya kerosakan masyarakat, berlakunya pergaulan bebas, berlakunya perzinahan di dalam masyarakat. Kerana perzinahan ini, zina ini adalah satu daripada maqasid syariat, termasuk dalam satu maqasid syariat yang menyebabkan datangnya syariat supaya terpelihara ataupun terjamin keturunan. Maka di situ Islam tidak membenarkan perbuatan zina. Jadi perbuatan zina ini salah satu daripada perbuatan-perbuatan yang boleh meruntuhkan keimanan
disebut di dalam hadis, tidak akan berzina orang yang beriman, tidak akan mencuri orang yang beriman. Maksudnya kalau ada iman tu tak sanggup kita nak buat zina. Kalau ada iman, walaupun sikit tak sanggup kita nak mencuri. Jadi kalau kita terbabas pada zina, maknanya besarlah iman kita. Jadi bagi orang yang beriman, benda ini kena serius. Kena serius, dijaga kerana tekanan daripada kiri kanan mengajak kita ke arah itu banyak. Tengok TV ke arah zina, dan zina mata. Apa dengar radio dah ada zina telinga. Keluar saja daripada rumah macam-macam zina ada. Tengok paha yang warna putih, yang warna kuning, yang warna hitam, macam-macam paha ada. Itu dah zina mata. Semua perkara-perkara itu merosakkan jiwa kita. Semua perkara-perkara itu meruntuhkan ketenangan kita untuk bertawakkul kepada Allah SWT. Kalau dah keluar hari tengok aurat perempuan, sembahyang kita pun terganggu sembahyang kita. Kalau hari-hari kita menengok TV, menonton perkara-perkara yang mendedahkan aurat, perkara-perkara yang lawak, termasuk perilaku kepada maksiat, dia akan mengganggu sembahyang kita. Khusyuk kita akan terganggu. Khusyuk kita tak akan dapat 100%. Jadi sangat pentinglah, berhati-hati sungguhlah dalam kita memelihara alat kelamin kita, maknanya melakukan perzinahan dan juga pergaulan bebas, kecuali kita yang kena kepada isteri, kepada hamba saya. Untuk zaman dulu lah, kepada isteri tak apa, buatlah sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Isteri kamu itu ladang kamu, buatlah sebagaimana kehendak kamu. Begitu juga isteri dengan suami, buatlah. Dan barang siapa yang masih memilih jalan di luar, ini menunjukkan ayat 7 bahawa pergaulan bebas ini sesuatu yang sangat sukar untuk nak dihindar. Tetapi kata Allah, barang siapa yang masih memilih jalan di luar itu, itulah orang-orang yang melampaui garis, melampaui batas. Maknanya nak kecundang ke arah pergaulan bebas, ke arah zina ni memang mudah. Kadang-kadang kita yang dah pakai serban, dah besar bagus juga, yang dah melirik, bila diuji dengan perempuan, kadang-kadang sengit juga serban dengan kadang-kadang tu bergegar juga jiwa. Walaupun dah pakai serban, mungkinlah dia tak melakukan zina. Dia dah image baik, dah pakai serban, dah pakai jubah, tapi bila tengok semua perempuan yang lawak, hati tu deg-deg juga, bergegar dengan hati tu. Maknanya barang siapa yang memilih lagi, bertumbang lagi, maknanya dia orang yang melampaui batas. Maknanya tak ada peluang lah dia. Kalau dah sekali dia terjerumus dalam perzinahan, maknanya tidak ada peluang dia, ataupun tipis peluang dia untuk nak bangkit balik. Kerana zina ni satu benda yang bertakik. Kita alhamdulillah kita tak berlaku begitu. Tapi zina ni satu benda yang kalau kita tengok kepada riwayat-riwayat, cerita-cerita dulu, dan kita tengok daripada pengalaman-pengalaman hidup kita, masyarakat, orang yang terlibat berzina sekali dibuat, dia ketagih. Dia ketagih walaupun dia dah sedar, dia akan berbalik balik. Dia zina ni dah jadi macam dadah ni pula. Macam dadah ni dah jadi penagih dadah. Lepas itu dia hisap, dia nak taubat, cukup payah. Saya tahun 70-an, masa mula-mula saya ikut jemaah Al-Arkam dulu, saya ditugaskan jaga budak dadah. Di klinik Al-Arkam, rumah. Memang sulit jaga budak dadah. Walaupun dia kata dia dah taubat 100%, dalam pada diam-diam dia cari juga apatah lagi di rumah. Di rumah masa itu tahun 70-an, 60-an memang pusat dadah. Memang tak boleh. Memang sukar. Jadi ketagihan. Termasuk juga zina. Zina ni jadi ketagihan. Dia jadi ketagihan, dan orang yang pernah melakukan zina dia pasti akan mengulang balik. Kalau dia tak dapat ulang, kalau dia tak ulang balik pun, mungkin ada rasa kesiapan, tapi dalam jiwa dan dalam fikiran dia sentiasa teringin balik. Dia terasa teringin. Kerana cakaplah, kerana hubungan kelamin ini antara lelaki dan perempuan, sebelum merasa dia cuma teringin. Dia teringin seorang lelaki, teringin pada perempuan. Seorang perempuan teringin pada lelaki dia hanya setakat teringin. Tapi apabila dia dah merasa, dia jadi ketagih. Dia jadi ketagih, dia tidak sekadar teringin, dia jadi ketagih. Bila dia dah rasa sekali, dia jadi ketagih. Dengan sebab itulah syariat suruhkan perkahwinan. Apabila
bila rasa datang balik ketagih suami isteri tak kira lah. Macam mana ayat kena terhadap kecuali terhadap isteri ataupun isteri terhadap suami. Itu tak apa. Baik, syarat yang seterusnya, syarat yang keempat yang kelima dalam ayat yang ke-8. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga dengan baik terhadap amanah dan janjinya. Ini paling suka. Terutama akhir-akhir zaman ini kita diwar-warkan dengan banyaknya orang yang pecah amanah dan banyaknya orang-orang yang mungkir kepada janji. Ini dah jadi budaya hidup orang akhir zaman ni lah, terutama zaman sekarang. Pecah amanah itu dah jadi biasa. Kadang-kadang pecah amanah itu jadi standard pula. Jadi standard kalau jadi seorang pemimpin, kalau jujur, al-amin, jujur, ini pemimpin yang tak standard, pemimpin yang ketinggalan zaman. Tapi kalau pemimpin itu pecah amanah, pemimpin itu makan duit sana, makan duit sini, ada pemimpin yang standard. Ini bagus punya pemimpin. Itu akal kita memberi nilai pada terutama akhir zaman kan. Akhir-akhir zaman. Tapi zaman-zaman dulu pun berlaku juga. Tapi lebih cenderung pada akhir zaman. Orang yang pecah amanah, orang yang tidak jujur, dia anggap orang yang terbaik. Orang yang jujur, orang yang amanah, dia anggap orang yang ketinggalan zaman. Sedangkan amanah ini adalah salah satu sifat daripada sifat Rasul. Siddiq, amanah, tabligh, khatanah. Maknanya Rasulullah, sebagaimana sirah kita tahu, sebelum daripada dia dilantik jadi Rasul pun, sifat semula jadi dia amanah. Cukup amanah hingga orang Quraisy di zaman itu terkenal dengan dia dengan diberi gelaran Al-Amin, amanah. Walaupun Rasulullah itu apabila telah dilantik jadi Rasul, berdakwah di sana sini, mereka tak mau terima dakwah. Mereka kata dia gila, mereka tuduh dia macam-macam. Tapi dari segi nak mengamanahkan harta pada dia, mereka masih percaya. Dalam pada Rasulullah tu dia kata tak betul, dia kata gila. Kalau dia ada harta banyak nak simpan mana, disimpan juga kat Rasulullah. Wahai Muhammad, minta tolong simpan harta aku amanah pula. Dalam amanah dia percaya. Jadi amanah ni satu benda yang besar, benda yang tak boleh kita pandang ringan, tak boleh kita nak kesampingkan amanah dan juga menepati janji. Terutama sekali nak amanah kita dengan Allah dan janji kita dengan Allah. Kita kena ingat, sebelum kita datang ke dunia ini, Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah, alastu bi rabbikum, Allah tanya, kita berjanji itu, qalu bala. Maknanya sebelum kita datang ke dunia, Allah telah mengikat janji dengan kita, telah mengikat janji dengan Allah. Allah kata, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Kita kata, ya benar. Dan kami berjanji bla 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 bla, kami akan sembah kamu, kami akan taat kamu. Sampai ke dunia macam-macam jadi. Jadi bagi kita yang ada iman, kita tahu kisah itu. Maknanya kita tahu yang kita berpegang pada janji dengan Allah. Janji itu kena tunai. Janji itu kita kena laksaikan. Kita kena sempurnakan. Jadi amanah perlu. Sesuatu yang diamanahkan kepada kita perlu kita sampaikan. Kalau dia sebahagian daripada sifat orang mukmin dan sebahagian daripada sifat Nabi. Bila sebut kata amanah Nabi ini, saya teringat dalam satu video YouTube saya tengok, iaitu satu ceramah daripada ketua Syiah di Indonesia dan dah masuk ke Malaysia. Apa dia sebut di dalam yang menekankan tentang tentang imam. Dia kata hak keimaman itu adalah Sayyidina Ali, bukan Umar, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman. Dia hak Sayyidina Ali. Tak boleh. Apa dia kata situ? Jibril telah datang berjumpa dengan Rasulullah, membawa wahyu daripada Allah. Allah dah perintahkan kepada Rasulullah supaya jawatan khalifah atau jawatan imam tu diserahkan kepada Sayyidina Ali. Tapi dia kata Nabi Muhammad dah buat silap di situ. Nabi Muhammad dah buat silap, dia segan menyampaikan. Dia malu kepada Abu Bakar, sebab Abu Bakar itu pak mentua dia. Dia malu kepada Umar, sebab Umar itu pak mentua dia. Dia malu kepada Uthman, sebab Uthman itu menantu dia. Jadi wahyu ini disegan. Dia segan nak menyampaikan. Dia terkena lidah. Mana sabar. Sedangkan dalam etikat kita Rasulullah itu amanah. Apa juga yang disampaikan oleh Allah, walaupun pelik dia
dia sampaikan. Tapi boleh dia tegur, dia kata Rasulullah itu sudah tidak amanah. Rasulullah Muhammad, dia kata Rasulullah Muhammad dalam bab ini sudah tidak amanah, tak menyampaikan wahyu yang disampaikan Allah. Alhamdulillah. Tapi itu sebagai seringan. Baik, yang keempat, yang keenam, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Iaitu syarat yang seterusnya. Dan orang-orang yang memelihara dan menjaga semua waktu sembahyang. Jadi bab sembahyang ni ada dua kategori, ada dua bentuk. Pertamanya khusyuk dalam sembahyang. Dalam arti kata khusyuk yang luaslah. Khusyuk pelihara sembahyang. Dan yang keduanya memelihara waktu sembahyang. Itu juga menjadi tanggungjawab. Maknanya kalau kita cincai dengan waktu sembahyang, tak masuk lagi lah dalam kategori orang mukmin, termasuklah saya yang cakap. Kadang-kadang sembahyang pun lewat, tapi jangan sampai kita keluar waktu sembahyang, itu dah tak boleh, dah jadi haram. Kadang-kadang kita bila penat sikit, tangguhlah malah. Bila hujan sikit, malah nak ke masjid. Itu lemah ada iman kita. Maknanya tak layak lagi lah nak dikategorikan sebagai orang iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat memperbaiki diri lah dan baca ayat ni. Sudah syarahkan kepada tuan-tuan, kan saya lah yang pertama-tama sekali kena perbaiki diri. Jadi memelihara waktu sembahyang ni sebagai syarat juga. Syarat nak jadi orang mukmin. Maknanya tepat. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seafdal amal? Apakah amalan yang terbaik? Rasulullah jawab satu, sembahyang pada waktunya. Itu amalan yang terbaik sekali. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada itu, sembahyang pada waktunya. Dan apatah lagi, orang itu datang menunggu waktu sembahyang. Bukan waktu sembahyang tunggunya. Dan kalau kita tengok pada orang dulu yang dapat makam-makam jadi wali, hebat jadi wali, di antara satu amalan yang dia istiqamah melakukannya sehingga dia dapat pada taraf Allah nanti dia jadi wali, dia menunggu waktu sembahyang. Sembahyang ni dah boleh tunggu, tepat lah waktunya. Waktu subuhnya tepat, waktu zuhurnya tepat, waktu asar tepat. Dan dia istiqamah. Istiqamah ni penting. Dia istiqamah dalam hingga sebuah perkara sepanjang hayat. Dia menunggu waktu sembahyang sehingga kan dengan perbuatan itu layak untuk dia Allah nanti jadi wali. Dia jadi wali itu. Tapi janganlah kita ngaku kita wali. Kalau kita kata aku wali bunyi itu. Wali ni apa ni? Kurniaan daripada Allah SWT. Salah satu syarat itulah, selain daripada banyaknya puasa sunat, selain daripada banyaknya sembahyang sunat, selain daripada banyaknya berzikir, baca Quran, bertasbih ataupun bersedekah, salah satunya ni lah, tepat waktu sembahyang ni dia menunggu sembahyang. 5 minit lagi nak masuk waktu sembahyang, dia dah ada dah. 4 minit lagi nak masuk waktu sembahyang, dia dah ada dah di tikar sembahyang. Ini orang yang Allah bagikan kemuliaan. Memang Allah pilih orang macam ni akan mendapat pangkat kemuliaan daripada Allah SWT. Dan dia juga menjadi syarat untuk nak mendapatkan title mukminun tadi. Mukmin. Baru layak kita dinamakan orang mukmin. Baik, selesai sempurna syarat-syarat tersebut, maka Allah pun beri jaminan, ulaika humul warithun. Maka mereka inilah yang memenuhi 6 syarat tadi yang akan Allah wariskan. Allah akan bagi waris, bukan Allah pun mati. Bila kita kata waris itu, kita biasa fahamkan orang mati, dia tinggalkan harta, diwariskan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada isteri, harta-harta yang ditinggalkan. Tapi maksud di sini waris, Allah dah sediakan satu benda, dah sediakan satu nikmat, dah sediakan satu tempat, nak bagi kat siapa? Nak bagi kat siapa tempat ni? Nak wariskan kat siapa? Itu maksud waris. Jadi tempat ni akan dibagikan kepada orang-orang yang 6 tadi lah, yang memenuhi 6 syarat itu tadi. Tempat itu tadi confirm, inilah janji Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak memungkiri janji. Bila Allah janji, ulaika humul warithun, mereka inilah, yakni orang mukmin tadi. Siapa yang memenuhi 6 syarat tadi, kita ulang balik. Yang pertamanya orang yang khusyuk dalam sembahyang, yang keduanya orang yang berakhlak mulia, iaitu meninggalkan yang lara,
Yang ketiganya orang yang sentiasa berjemaah bersama dengan masyarakat, bukan kerana sumbang. Yang keempatnya orang yang memelihara kemaluannya, tidak melakukan zina dan tidak melakukan pergaulan bebas. Yang kelima, yang ketiga itu melakukan apa ni? Macam ada tertinggal satu. Dan yang kelimanya, orang-orang yang menjaga waktu sembahyang. Yang keenam, apa satu yang tertinggal? Orang yang amanah. Yang kelima, amanah dengan janji dan jujur dengan segala apa yang dijanjikan. Dan yang keenamnya, yang menjaga waktu sembahyang. Ini 6 syarat tadi. Maka orang-orang inilah yang layak mewaris suatu warisan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa warisan itu? Tak lain tak bukan warisan ataupun hadiah yang sangat besar, yang tidak ada tolak bandingnya, yang tidak ada sesuatu yang dapat mengatasi pemberian atau warisan itu, yaitu alladzina hum yarisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus. Maksudnya orang-orang yang dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga Firdaus, dan mereka itu kekal di dalamnya. Kekal selama-lamanya lah. Berapa lama? Selama-lamanya. Tidak ada kesudahan. Macam mana selama-lamanya itu? Ada satu pertanyaan. Dalam satu kisah, seorang murid tanya pada guru dia, "Wahai guru, ada cerita bab neraka?" Dia kata orang yang masuk neraka selama-lama. Macam mana selama-lama? Sama juga lah kalau masuk syurga. Dia nakkan satu bayangan macam mana nak katakan selama-lama itu. Pasal akal kita ni masih lagi limit. Kita mungkin 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Selama-lama itu macam mana? Berapa tahun? Guru ni kata macam mana? Kamu diberi dengan jagung, putih-putih jagung ataupun kacang. Lalu kacang itu kamu tabur atas muka bumi Allah. Setiap muka bumi ini kamu tabur kacang. Ada seekor burung, maka burung ni akan datang ambil kacang sebiji. Dia ambil kacang sebiji, dia lari, dia makan. Tahun depan burung tu datang lagi. Kamu tabur kacang ni hari-hari. Tahun depan burung tu datang lagi ambil sebiji, dia pun bawa lari dan makan. Tahun yang ketiga burung tu datang lagi ambil sebiji dan bawa. Jadi kamu bayangkan, agaknya bila habis apa tu kacang yang kamu tabur tu dimakan oleh burung. Begitu bayang bila nak habis. Kita tabur hari-hari, yang burung tu datang setahun sekali, setahun ambil sebiji, setahun ambil sebiji. Jadi bila nak habis, itulah bayangan selama-lamanya. Maknanya tak ada limit. Kita duduk dalam syurga itu tak ada limit. Ini bertentangan lah itu yang tingkat ahli sunnah wal jamaah. Bertentanganlah dengan iktikat yang lain, Mu'tazilah. Dalam iktikat Mu'tazilah ataupun kalau tak salah saya Qadariyah mengatakan syurga dan neraka itu ada limit. Kita dah masuk dalam syurga ataupun masuk dalam neraka selama beberapa juta tahun, dan akhirnya kita akan habis itu. Neraka itu pun akan habis, tutup, dan kita pun akan habis. Kita pun dilenyapkan. Itu iktikat yang dipegang oleh sebahagian daripada etika-etika yang mirip. Kalau tak salah saya, Qadariyah dan Qadariyah ini sebahagian daripada cabangan etika Syiah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sudah menerima Allah sekalian. Jadi setelah kita tahu 6 syarat dalam ayat yang kita baca tadi, yang mana sebagaimana saya katakan barangkali sebelum itu tuan-tuan dah pernah dengar ayat ini dan dah pernah dengar tafsirannya sebagai ulang-ulangan. Jadi 6 syarat itu tadi kita teroponglah. Kita tengok kepada diri kita, adakah kita telah melengkapi 6 syarat tersebut? Mungkin kita dah lengkap, alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kepada Allah SWT kerana Allah mengizinkan dapat kita melengkapi 6 syarat ini untuk layak kita dipanggil seorang mukmin. Ataupun sebahagian daripada kita mungkin separuh-separuh. Cukup 6 syarat, tapi masih lagi, kalau orang pihak kata masih lagi culang cari lagi. Masih lagi kadang-kadang buat, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Umpamanya khusyuk dalam sembahyang, dah khusyuk, ada tanya khusyuk, ada tanya menyelewat juga hati. Begitu juga dengan amanah. Ada kalanya amanah kita jaga kita dengan amanah.
Tapi ada masa-masanya kita pun terlepas pandang dia. Amanah yang orang bagi pada kita, kita pun terlepas pandang, kita pun jadi khianat. Lawan amanah khianat. Maknanya kita dah lakukan, kita dah memenuhi ke-6 syarat itu, tapi kadang-kadang tak sempurna. Kadang-kadang berlaku sempurna, kadang-kadang patah balik, kadang-kadang begitu. Ini dalam keadaan kita namakan mujahadah. Takut, teruskan walaupun tak sempurna, kita mujahadah, lawan supaya dia jadi sempurna. Dan mudah-mudahan bila kita ada cita-cita dan ada mujahadah, mungkin pada saat-saat akhir kita nanti, di saat-saat penghujung umur kita nanti, Allah kurniakan, insya-Allah, dengan syarat itulah istiqamah. Istiqamah ini penting. Ini satu perkataan yang sensitif di zaman ini, dia sebut istiqamah. Saya pun tak tahu kenapa jadi sensitif. Patutnya jadi satu yang motivasi istiqamah. Tapi dia jadi sensitif pula sekarang. Orang selalu gunakan kata istiqamah. Yang tahu tu tahulah, yang tak tahu tu tahulah. Dan ada kata kita belum lagi dapat memenuhi 6 syarat ini. Sama ada belum memenuhi 6-6-nya, ataupun baru memenuhi 5, 1 lagi tak penuh, ataupun baru penuhi 4, nak 2 lagi tak penuh, kita usahakanlah dan tanamlah cita-cita supaya dapat kita memenuhi 6 syarat tersebut. Mudah-mudahan layaklah kita. Anda kata belum syarat yang ke-6 kita belum habis umur kita bimbang. Di akhirat nanti tak layak kita untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang mukmin. Itu kita bimbang. Jadi usahakanlah bersungguh-sungguh hati supaya dapat kita melengkapkan diri kita kepada 6 syarat tersebut, supaya kita layak untuk dipanggil mukmin di dunia ini, apatah lagi mukmin di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan dengan adanya gelaran mukmin, maknanya kita ada bawa bintang, kita jadi VIP lah di akhirat. Maknanya kalau orang yang datang satu majlis yang dianjurkan oleh agama, ada bawa bintang, istimewa lah sikit tempat duduknya. Kalau kita yang orang biasa, orang kampung, siapa nak pandang? Kalau apa tu masuk majlis, pandai-pandai kamu lah. Nak cari kalau majlis rumah terbuka hari raya, kita datang pada kampung, tak ada siapa nak pandang. Pandai-pandai lah kamu nak cari rumah ke, nak cari ketupat ke, apa, pandai-pandai sendiri. Tapi kalau kita VIP, ada bintang, dah tentu kita dijemput ke meja bulat, duduk bersama sekali dengan orang besar, ataupun paling tidak pun kalau tak duduk dengan orang besar, duduk dengan orang kecil, tapi duduk di meja bulat. Kalau yang orang kampung ni tadi, duduk kat tikar yang bentang. Jadi kita tak mahu di akhirat esok kita macam tu. Kita tidak mendapat pandangan, kita tak dipandang langsung Allah. Alhamdulillah. Maknanya nasib semua malam lah. Kalau kita di akhirat tidak mendapat pandangan sikit pun daripada Allah dan daripada Rasulullah. Setidak-tidaknya kalau kita tidak dipandang sebagai VIP di akhirat, tapi adalah Rasulullah jeling-jeling kat kita. Jeling-jeling kita, oh ini umat aku. Maknanya ada cara. Jadi mudah-mudahan ayat yang kita baca menjadi motivasi bagi diri kita bersama. Saya yang bercakap pun kena memperbaiki diri. Banyak juga lagi kelemahan-kelemahan daripada ayat yang baca ini. Maknanya nak melayakkan 100% sebagai orang mukmin itu pun masih belum dapat. Dan sebab itu ada hadis yang menyebut sebagai penutup. Satu kisah seorang Arabi, dia declare diri dia sebagai orang mukmin. Rasulullah tegur, kamu tak boleh lagi kata kamu sebagai orang mukmin, tapi kamu hanya boleh kata kamu sebagai orang Muslim, orang Islam yang telah tunduk patuh pada ajaran Islam, tapi mukmin belum. Kerana nak jadi mukmin itu perlu kepada syarat-syarat dan perlu kepada beberapa ujian-ujian yang Allah akan turunkan kepada orang mukmin. Ujian-ujian tangan syaitan dan nafsu tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita bersama, dan yang baik itu daripada Allah SWT memberikan kepada kita, dan yang lemah dari segi penyampaian dan ilmu itu adalah kelemahan saya. Jadi mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada yang baik dan tinggalkanlah yang perkara yang sia-sia yang Allah tadi, dan mudah-mudahan kita sentiasa melangkah ke hadapan, bercita-cita untuk nak menjadi seorang Islam yang baik, sehingga kita dapat mencapai maqam mukmin tadi, dan terus melangkah lagi sehingga kita dapat mencapai maqam muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sekian Allah, aku qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi